Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin berbincangkan tentang aplikasi kaedah Qawaid Fiqhiyah dalam pelaburan. Saya Nur Iliana binti Muhammad Saimi, F1033. Ahli kumpulan saya ialah Nur Fatin Afrina binti Muhammad Saimi, F1025. Nurul Atika binti Masrani, F1009. Siti Mariamah binti Nali, F1005. Dan Siti Aisyah binti Naim, F1995. Isi pembincangan kami ialah tentang pelaburan yang dikaitkan dengan kaedah Qawaid Fiqhiyah. Pengenalan bagi pelaburan ialah pelaburan adalah komitmen wang atau modal untuk membeli instrumen kewangan atau aset lain untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan dalam bentuk bayaran faedah, pendapatan atau penambahan nilai instrumen. Ianya berkaitan dengan tabungan atau penundaan konsumsi. Saya Nur Iliana binti Muhammad Sami, F1033. Isi lain kami ialah hukum dan berapa yang dibenarkan untuk kita melabur. Contoh pelaburan, pelaburan dalam syarikat patuh syarak dan aktiviti pelaburan yang bercampur, patuh syarak atau tidak patuh syarak, kepentingan pelaburan dan ciri serta penanda aras untuk pelaburan. Hukum bagi pelaburan adalah halal selagi mana tidak melanggar perintah syarak. Maksudnya di sini, selagi mana pelaburan itu tidak melibatkan unsur gharar, riba, maisir serta serta arak. Ia berkaitan dengan kaedah Qawaid Fiqhiyah iaitu asas sesuatu perkara itu mengikut asalnya. Kaedah ini menunjukkan kekal sesuatu hukum masa selepasnya atau akhir dengan mengikut sabit hukum pada masa lampau. Maksudnya di sini, telah wujudnya Akta Penggalakan Pelaburan 1986 untuk menggalakkan masyarakat bagi melabur dalam sesuatu pelaburan. Nilai pelaburan pula, kita dibolehkan untuk melabur sekurang-kurangnya satu lot yang bersamaan dengan 100 unit bagi satu pelaburan. Maksudnya, sekurang-kurangnya hanya satu lot yang dibenarkan dan kita boleh melabur lebih daripada satu lot. Dan tiada had limit bagi seberapa banyak pelaburan yang ingin kita masuki. Maksudnya dekat sini, contoh kita ada RM5,000. Kita boleh melabur RM5,000 itu dalam pelbagai jenis pelaburan sama ada dari segi pengangkutan, makanan serta pakaian. Seterusnya saya berikan kepada pembentang yang kedua. Saya Siti Mariamah binti Nali, F1005 sebagai presenter kedua. Saya akan membentangkan tentang contoh isu pelaburan dalam aplikasi Qawaid Fiqhiyah. Terdapat beberapa contoh isu pelaburan dalam aplikasi Qawaid Fiqhiyah. Tetapi di antaranya adalah dalam pelaburan ASN dan ASB di mana ianya dikatakan mempunyai campuran halal dan haram. Isu ini berkait rapat dengan kaedah fiqh yang menyebut apabila perkara halal bercampur dengan yang haram, maka yang haram akan mengatasi yang halal. Kaedah ini sama sekali tidak membenarkan percampuran antara dua elemen bertentangan, iaitu halal dan haram. Walau bagaimanapun, kaedah ini mempunyai pengecualiannya di dalam praktis kewangan Islam. Percampuran sumber halal dan haram tidak semestinya dilarang oleh Islam. Contoh yang lain iaitu ahli fiqh Islam menyatakan iaitu mereka membenarkan bahawa lelaki memakai pakaian sutera bercampur dengan kain kapas dan memakai perhiasan bercampur antara emas dan logam lain. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang ketiga. Okey, seterusnya Assalamualaikum. Saya presenter ketiga. Saya Nurul Atika binti Marsani, F1009. Saya akan teruskan dengan kaedah setiap perkara bergantung pada niat. Contoh keadaannya ialah kalau kita nak melabur, kita mestilah niat dan melakukan pelaburan di institusi yang patuh syariah. Ini kerana jika kita melakukan pelaburan di institusi yang patuh syariah, wang yang kita laburkan tersebut akan dilaburkan di tempat-tempat yang patuh syariah. Tidak seperti kita melabur di syarikat konvensional. Syarikat konvensional ni
dia akan laburkan duit kita tu di tempat yang tak patuh syariah. Contohnya laburkan wang kita di syarikat kasino ataupun arak. Seterusnya, kaedah kemudaratan mestilah dihilangkan. Contohnya, kalau dalam satu pelaburan tersebut ada bercampur aktiviti patuh syariah dan tidak patuh syariah, bukan bermakna pelaburan tersebut dikategorikan pelaburan yang tidak patuh syariah. Security Commission ni, SC ni, dia akan membuat saringan terhadap aktiviti yang dilakukan oleh syarikat tersebut, iaitu dengan menyaring aktiviti yang patuh syariah dan tidak patuh syariah. Kalau aktiviti yang tak patuh syariah tidak melebihi 20%, bermakna pelaburan tersebut dikategorikan sebagai pelaburan patuh syariah. Seterusnya, kaedah sesuatu perkara apabila sempit ia jadi luas. Contoh keadaannya ialah jika satu pelaburan tu aktivitinya bercampur patuh syariah dan tidak patuh syariah. Walaupun aktiviti yang tidak patuh syariah tersebut tidak melebihi 20%, walaupun pelaburan tersebut dikategorikan sebagai pelaburan patuh syariah, tetapi bila aktiviti pelaburan tersebut bercampur dengan aktiviti yang tak patuh syariah, adakah kita rasa yakin apabila wang dari sumber yang haram tersebut kita gunakan untuk kehidupan kita dan akan menjadi darah daging kita? Sebagai Muslim, jadi lebih baik kita memilih pelaburan yang aktivitinya 100% patuh syariah. Kerana di dalam Islam, Allah melarang kita menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal. Okey, itu saja. Saya serahkan pada presenter seterusnya. Seterusnya, saya Siti Aisyah binti Naim akan membincangkan tentang kepentingan pelaburan. Kepentingan pelaburan yang pertama ialah simpanan masa depan. Antara kepentingan melabur kepada masyarakat ialah simpanan untuk masa depan ataupun untuk usia tua. Hal ini kerana apabila usia kita telah meningkat, kemampuan untuk kita bekerja adalah semakin berkurangan. Tambahan pula, orang yang berada di sekeliling kita sekarang belum tentu dapat menyara kita pada usia tua kelak. Penting untuk kita melabur sekarang sebagai persiapan kita menghadapi hari tua. Sejajar dengan peribahasa, sediakan payung sebelum hujan. Selain itu, pelaburan penting untuk pendidikan anak-anak. Kos untuk melanjutkan pelajaran pada peringkat diploma dan ijazah semakin mahal pada masa ini. Pinjaman atau beasiswa yang disediakan kerajaan mungkin tidak mencukupi untuk menampung kos pengajian tersebut. Pelaburan yang dibuat ibu bapa pada masa ini mampu menyerap kenaikan kos pengajian yang semakin meningkat kelak. Seterusnya ialah pengurangan inflasi. Pelaburan juga penting sebagai pengurangan inflasi. Kenaikan harga barang keperluan asas seperti gula, garam, beras dan sebagainya menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat. Pendapatan yang diperolehi tidak mampu menampung kenaikan harga barangan tersebut. Oleh itu, melabur dapat menghadapi masalah inflasi iaitu peningkatan harga barang di pasaran. Kaedah fiqh yang digunakan ialah kesulitan membawa keringanan. Hal ini kerana pelaburan perlu mengeluarkan duit yang banyak pada awalnya. Namun pada akhir nanti seperti hari tua memberikan keringanan untuk meneruskan kehidupan dengan tenang tanpa memikirkan masalah kewangan. Ia juga turut membantu dalam sesi pembelajaran terutamanya anak-anak yang ingin meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dan memerlukan kos pembiayaan yang tinggi. Selain itu, ia juga turut memberikan keringanan pada ekonomi seperti pengurangan inflasi. Pelaburan dapat menampung kos pembelajaran seharian apabila harga barang meningkat dan tidak mampu ditampung dengan pendapatan yang diterima. Itu saja, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Saya Nur Fatin Afrina binti Muhammad Saimi, F1025. Saya akan membentangkan tentang ciri-ciri pelaburan. Ciri-ciri pertama adalah modal. Modal adalah sejumlah wang atau dana perlu dilaburkan bagi mendapatkan apa juga bentuk aset yang diingini yang digunakan bagi tujuan pinjaman pulangan. Yang kedua adalah kecairan. Sesebuah pelaburan dianggap cair sekiranya boleh ditukar dengan tunai dengan kadar yang segera. Yang ketiga adalah jangkaan pulangan. Sesuatu pelaburan akan melibatkan jangkaan pulangan yang positif iaitu kadar keuntungan. Yang keempat adalah risiko. Pelaburan juga melibatkan risiko. Risiko ialah kemungkinan sesuatu pelaburan tak mencapai pulangan yang diinginkan.
Semakin tinggi risiko sesebuah pelaburan, semakin tinggi kadar keuntungan. Yang kelima adalah peralihan masa. Sesuatu pelaburan juga melibatkan peralihan masa. Masa akan menentukan sama ada pelaburan itu untung ataupun rugi. Seterusnya adalah penanda aras. Penanda aras digunakan oleh Majlis Penasihat Syariah bagi melihat sama ada syarikat tersebut patuh syariah ataupun tidak. Hal ini supaya pelabur yang dibuat oleh orang Muslim terjamin dan halal. Ini dapat dikaitkan dengan kaedah kawaid yang kedua iaitu keyakinan tidak terjejas dengan keraguan yang datang selepasnya. Kerana kita pasti pelaburan yang dibuat mengikut garis panduan yang ditetapkan dalam Islam. Penanda aras mempunyai 3 tahap. Tahap pertama iaitu melalui aktiviti. Ia digunakan bagi mengukur tahap percampuran sumbangan aktiviti yang jelas keharamannya atau tidak selaras dengan syariah. Yang pertama adalah penanda aras 5%. Peratus sumbangan aktiviti tidak patuh syariah haruslah kurang daripada 5% keuntungan supaya dapat disenaraikan sebagai pelaburan yang patuh syariah. Tanda aras 5% ini diguna pakai bagi perniagaan atau aktiviti berikut: perbankan konvensional, insurans konvensional, perjudian, minuman keras dan segala aktiviti berkaitan dengannya, daging khinzir dan segala aktiviti berkaitan dengannya, makanan dan minuman yang tidak halal, aktiviti hiburan yang tidak patuh syariah, tembakau dan segala aktiviti berkaitan dengannya, pendapatan yang dijana hasil daripada kadar faedah dan bunga, dan segala jenis aktiviti perniagaan berkaitan tidak mematuhi prinsip syariah. Seterusnya, penanda aras 10%. Bagi aktiviti perniagaan yang disenaraikan di bawah ini, peratus sumbangan aktiviti tidak patuh syariah haruslah kurang daripada 20% keuntungan kumpulan. Tanda aras 20% ini diguna pakai bagi aktiviti perniagaan berikut. Yang pertama adalah perdagangan saham, kedua perniagaan berkaitan broker saham, dan akhir sekali hasil sewaan yang diterima daripada aktiviti yang tidak patuh syariah. Untuk tahap yang kedua, pemeriksaan pada nisbah kewangan syarikat. Bagi aspek nisbah kewangan syarikat, Majlis Penasihat Syariah telah menetapkan supaya riba tidak melebihi 33%. Ia mengambil kira perkara berikut. Yang pertama, tunai ke atas jumlah aset. Tunai yang diambil kira ialah tunai yang ditempatkan dalam akaun dan instrumen konvensional. Yang kedua adalah hutang ke atas jumlah aset. Hutang yang diambil kira ialah hutang berasaskan faedah, manakala pembiayaan secara Islam ataupun sukuk tak diambil kira. Dan tahap ketiga adalah pemeriksaan kualitatif. Mengambil kira pandangan masyarakat umum di mana syarikat mestilah menonjolkan imej syarikat yang baik dan segala aktiviti syarikat juga perlu mengambil kira perspektif ajaran Islam. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada presenter seterusnya untuk kesimpulan. Okey, saya Nurul Atikah binti Marsani, F1009. Saya akan teruskan dengan refleksi daripada tajuk kami ini ialah sebagai umat Islam, kita hendaklah memilih pelaburan yang aktivitinya 100% patuh syariah. Kita mestilah memilih dan membuat keputusan yang bijak ketika memilih sesuatu pelaburan. Islam memang menggalakkan umatnya mengumpul kekayaan tetapi dari sumber yang diredai Allah supaya memperoleh keberkatan. Okey, itu saja. Saya serahkan pada presenter seterusnya. Seterusnya, objektif pelaburan. Yang pertama adalah untuk mencapai pertumbuhan modal yang konsisten dalam jangka sederhana dan jangka panjang. Yang kedua, mengekalkan atau memelihara kuasa beli bagi amaun pokok yang dilaburkan. Yang ketiga, mendapat pendapatan daripada pelaburan. Dan akhir sekali, meningkatkan nilai aset bersih. Saya serahkan kepada presenter seterusnya. Seterusnya, saya akan menerangkan kesimpulan untuk bahagian harapan. Sistem ekonomi Islam, khususnya institusi kewangan Islam, wajar lebih serius untuk membuka mata masyarakat dunia kepada kecelakaan riba dan membina produk-produk baru yang adil dan sistematik. Untuk itu, masyarakat Malaysia mestilah meningkatkan kefahaman tentang hal ekonomi kerana harta adalah tapak atau wasilah utama untuk mencapai maqasid syariah.
Seterusnya saya serahkan kepada presenter seterusnya. Seterusnya ialah penambahbaikan. Pelaburan yang dilakukan mestilah mematuhi syarat dan perlulah sentiasa ditambah baik lagi pada masa hadapan untuk masyarakat akan datang. Seterusnya saya serahkan kepada presenter yang terakhir. Saya, Siti Aisyah binti Naim F1995 akan akhiri perbincangan ini dengan penghargaan. Pelaburan adalah sesuatu yang penting kerana ia mampu meringankan beban pada manusia untuk membantu kita apabila ditimpa kesukaran yang tidak dijangka. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.